hibah dengan medical card ni sebenarnya adalah dua benda yang berbeza dan dua-dua penting. Hibah untuk melindungi pendapatan kita dan medical card ni pula untuk melindungi diri kita daripada berlaku kecederaan, kemalangan dan sebagainya. Jadi ada yang tanya, kalau bajet saya kecil, mana lagi penting untuk saya ambil? Hibah ke medical card? Jawapan saya yang lebih penting adalah kita kena ambil hibah dulu. Sebab apa? Kalau let's say lah berlaku kemalangan kepada diri kita, kalau kemalangan dan kita tak ada medical card, okay? Kita tak ada medical card, tak apply mana-mana medical card, kalau berlaku kemalangan, kita masih ada option untuk pergi kepada government, okay? Hospital kerajaan lah, okay? Tak ada masalah. Kalau ada medical card, kita boleh pergi swasta, boleh pergi private dan sebagainya. Tapi kalau hibah ni pula, bila mana berlaku kemalangan ataupun kematian kepada kita, pendapatan kita dah berhenti sebab dah tak boleh bekerja. So bila dah berhenti disebabkan kita dah meninggal dunia, family kita, anak isteri kita dah tak dapat duit itu daripada kita, tak dapat orang panggil apa, pendapatan untuk meneruskan kehidupan. That's why lebih baik ambil hibah untuk melindungi pendapatan dulu, sebab diri kita tak ada orang lain nak gantikan diri kita. So lebih baik ambil hibah berbanding medical card jika bajet kita kecil. Tapi sebaiknya adalah kita ambil dua-dua sekali. Itu lebih baik. Sebenarnya dua-dua instrumen tabung haji dengan ASB ni dua-dua ada kelebihan masing-masing. So kalau untuk tabung haji, saya lebih prefer untuk gunakan tabung haji itu sebagai emergency fund. Okey, sebab tabung haji kita boleh link directly dengan kita punya bank account dan kita boleh akses bila-bila masa. Kalau macam untuk ASB pula, okay, kalau untuk ASB saya lebih sarankan, especially bagi Bumi Putera, untuk gunakan ASB financing. Okey, gunakan ASB financing untuk maksimumkan keuntungan. Okey, ASB financing kita boleh buat sehingga 200,000 tanpa perlu ada duit cash kita pun. Okey, macam saya sendiri, saya sangat sikit cash dalam ASB saya, tapi saya penuhkan dengan financing. Cash saya gandakan di tempat lain, contoh macam unit trust, hartanah dan sebagainya. Okey, so tabung haji dengan ASB ada kelebihan masing-masing. So tabung haji saya treat sebagai emergency fund, dan untuk ASB pula kita gunakan kelebihan ASB financing itu sebagai investment dekat ASB. So dua-dua baik, dua-dua boleh buat. Yang penting kita buat dengan bijak, masuk dengan bijak, financing pilih rate yang baik, dan kita buat dengan ilmu yang betul. So itu sebenarnya. Baik, untuk orang muda sebenarnya ada 3 cara untuk senang bank nak approve loan kita. Okey, sebab bank nak approve loan kita ni, kita kena ada track record ataupun kita kena ada komitmen dengan bank sebelum kita nak buat komitmen besar. Okey, contoh yang pertama, kita boleh apply personal loan dengan bank. Bila kita apply personal loan dengan bank, make sure kita bayar cantik setiap bulan supaya bank nampak kita ni antara peminjam yang baik, yang boleh bayar setiap bulan dan sebagainya. So apply personal loan kecil-kecil pun boleh. Yang penting bank nampak bayaran kita cantik setiap bulan. Yang kedua, kita boleh apply credit card. Apply kad kredit. Okey, apply kad kredit, kita swipe. Let's say lah isi minyak ke, beli baju dan sebagainya. Kita boleh swipe kad kredit dulu, and then setiap bulan kita buat bayaran semula dengan pihak bank supaya bank nampak bayaran kita cantik. Tapi yang saya paling recommend sekali, yang saya paling galakkan adalah kita apply ASB financing. Okey, bila kita apply ASB financing, kita kena buat force saving setiap bulan, kita kena menyimpan setiap bulan, dan kita kena bayar kepada pihak bank setiap bulan. Alright, so bank nampak kita bayar ASB financing cantik, dan nanti kalau kita nak beli rumah ke beli kereta akan lebih mudah untuk approve loan bank kita. Kenapa saya kata ASB financing yang paling saya galakkan? Sebabnya ASB ni bank akan nampak kita more kepada nak menyimpan. Kalau personal loan dengan credit card, bank nampak macam kita ni tak ada duit sangat. Kalau ASB ni bank nampak macam kita nak menyimpan, so bank lebih suka kita. So tips dia adalah kita buat bank suka kita dengan cara kita buat bayaran yang cantik kepada pihak bank sebelum kita ada komitmen besar nanti. So itu tip yang saya boleh kongsikan. Orang muda ni biasanya peringkat awal dia orang dapat gaji 3 bulan pertama, dia orang nak nampak dia orang ni berjaya. Biasanya ramai sangat orang muda yang salah beli kereta. Okey, gaji baru 2,000 2,500 dah mula pakai Honda.
gaji tak berapa nak tinggi dah mula nak tunjukkan yang dia berjaya. So itu kesilapan yang pertama. Last tak boleh bayar, tak boleh nak pergi hantar servis dan sebagainya. Yang kedua, pergi apply personal loan. Tak tahu sebab apa pergi apply personal loan. Saja kawan-kawan pergi apply, dia pun nak apply, nak rasa ada cash banyak. Last menanggung. Menanggung sampai 10 tahun, 15 tahun dan sebagainya. Kadang-kadang apply personal loan untuk kahwin. Yang tu mengarut. Jangan buat benda macam tu. Seterusnya, antara jerat kewangan biasa kita dengar, swipe credit card suka hati. Okey, ada credit card pergi swipe suka hati, lupa nak bayar ataupun bayar cuma minimum payment sahaja. So, benda-benda macam ni orang muda kena elakkan. So, caranya adalah dengan tambah ilmu kewangan, okey, dan elakkan jerat-jerat macam ni. Sebab hanya dengan ilmu yang betul sahaja kita boleh elakkan semua, orang panggil apa, neraka kewangan ni, supaya masa depan kita lebih baik, lebih terjamin dengan pengurusan kewangan yang betul. Baik, untuk kita tahu tempat terbaik nak buat simpanan ni, kita kena tengok 3 ciri ni. Okey, by the way, ini tips untuk tempat terbaik buat simpanan, bukan pelaburan. Okey, simpanan dengan pelaburan benda yang berbeza. So, tempat terbaik untuk buat simpanan, 3 cirinya apa dia? Yang pertama, tempat simpanan itu tidak mengenakan sebarang charge. Maksudnya kalau kita simpan 10,000, duit kita 10,000 dalam tu, tak ada kena charge apa-apa. Okey. Yang kedua, selain daripada tidak kena charge itu, kita boleh kata tempat itu tiada risiko. Okey, tiada sebarang risiko. Maksudnya kita masuk 10,000, tak ada risiko duit itu berkurang. Okey, dan yang ketiga, duit itu mudah cair, mudah dikeluarkan bila-bila masa. Okey, so antara tempat yang dekat Malaysia yang kita boleh simpan sekarang adalah di tabung haji dengan ASB. Kita boleh simpan, tak ada charge, tak ada risiko, dan kita boleh keluarkan pada bila-bila masa. Ini tips untuk tempat terbaik buat simpanan. Kalau nak tahu tips tempat untuk buat pelaburan, boleh tengok video-video saya yang lain. Saya ada share tempat tu. Okey, harap membantu. Kad kredit ni sebenarnya dia sama macam pisau. Okey, kalau kita tanya pisau ni baik ke buruk? Pisau ni kalau kita guna untuk potong ayam, benda tu baik untuk kita. Tapi kalau kita guna untuk tikam orang, benda tu jahat untuk kita. So, kad kredit benda yang sama. Kad kredit, kalau kita guna dan tak reti nak bayar balik, itu akan jerat kita. Ataupun kita bayar minimum payment sahaja. Tapi kalau kad kredit kita bayar dengan cantik apa semua, bank akan nampak kita punya credit score kita cantik, dan bank akan offer kita loan yang lebih baik pada masa akan datang. So, kita nampak kat sini sebenarnya credit card itu tak salah. Yang salah adalah penggunaan. Pisau itu tak salah. Tapi kalau kita guna pisau tikam orang, itu salah. So, kena pandai guna, kena pandai tahu apa sebenarnya anda nak guna dengan credit card anda. Apa anda nak buat dengan credit card anda. So, itu kita kena tahu.